morning. Alright, Assalamualaikum dan selamat pagi. Tasyahal. Boleh clear dengar suara saya tak? Bagi saya satu dekat chat room. Okey, Alhamdulillah. Ada yang terkejut tak tengok? Muka lain pagi ni, bukan Sifu. Okey? Ada yang terkejut tak? Okey, ada yang first timer tengok saya dekat skrin atau pertama kali lah nampak depan di Zoom meeting atau pernah kenal. Okey, yang belum kenal ada ke? Bagi saya dua. Okey, Alhamdulillah ramai. Ada yang baru join bawah 6 bulan. Bawah 6 bulan, bagi saya 3. Okey, Masya Allah. Ramai Okey, Alhamdulillah. Tahniah yang join Zoom meeting hari ni, Tempayaki kita, Hok Panas Kuali Panas. Okey, tahniah juga best student. 10 orang terawal, saya akan mention nama orang tu. Semoga apa yang saya mention ni buat semangat yang lain untuk masuk lebih awal. Okey, so tahniah Ju, tahniah Kak Asia, tahniah buat Kak Munama, Noria, Nur Ashikin, Siti Mani, Nurul Asila, okay, SM Jufri, betul saya sebut, kalau salah minta maaf. Kak Azah, Kak Suhaimah, Mamat. Okay, tahniah untuk dan yang lain lah Tahniah juga masuk Zoom meeting Tempayaki pagi ni, dan boleh panggil anak-anak tim semua, okay, dan angkat raise hand tangan untuk kita share pagi ni berita gembira. So lebih ramai sharing, kita share ramai-ramai untuk tip apa yang patutlah kan untuk menaikkan semangat. So kalau boleh kita share yang padat macam tu kan. Okay, yang positif-positif saja, yang negatif-negatif tolak tepi. Okay, boleh Alright. So Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Azim. Masya Allah, lama saya tak buat sharing. Thank you buat Sifu invite me untuk sahut syawarat. Memang agak gementar. Siapa tak gementar walaupun dah biasa dengan kamera, okay, dia tetap ada cabaran tu. Okay, so sebelum saya share kegembiraan diri saya, okay, saya nak beri kongsi berita gembira dulu. Okay, berita gembira. So yang lain boleh dulu panggil anak team untuk join buat sharing, angkat tangan, raise hand awal-awal. Okay, so sekejap saya share slide. Good morning Kak Lila. Ibu nampak ke Kak Lila? Okay, nampak skrin? Kalau nampak bagi saya satu. Okay, Alhamdulillah. Okay, so belum terlambat lagi untuk saya congratulations to our Sifu, my beloved Sifu, Dato' Desmond dan Datin Grace dan Kak Miza, okay, untuk pencapaian Global Rally dan CBN. Okay, Alhamdulillah, kita ada good news juga untuk first timer tahun ni. Apa yang good news? Apa yang dah tahu? Apa yang good news tu? Ada yang tahu? Untuk tahun ni, untuk qualified, ada yang special best. Semalam berita ni diumumkan. Alhamdulillah untuk tahun ni pertama kalinya kita ada Global Rally 3.5K cc. Sebelum ni ada tak sebelum ni? Biasanya yang sebelum ni untuk fight Global Rally berapa cc? Siapa boleh list kan berapa sebenarnya yang dah ada dalam list untuk kita fight Global Rally? Siapa tahu? Cepat tarik dekat chat room. Siapa tarik dia pasti CBM. Dia pasti capai Global Rally. Okay, Ju. Okay, 1.5, 2.5, 7.5. Lagi. Okay, yang lebih tepat. Okay, kita ada lagi. Berapa cc lagi? Banyak tau. 5 cc, 7.5, 15 cc. Okay? 15,000, bukan 15 cc, 15,000, 20,000. Okay. So, nampak tak? Kita study apa yang kelayakan untuk Global Rally. Okay, kat sini Global Rally dia tak sama dengan CBM. Okay, mungkin ramai yang confused. Okay, Global Rally adalah kita fight untuk percutian percuma, okay, ditanggung oleh syarikat lah. Apa yang bestnya? Hotel, flight, okay,
kita punya makan minum, lagi diberi duit jajan $1,700. Kalau convert dekat pada RM agak-agak berapa ribu? Siapa tahu? 1.7 ribu USD kalau convert kepada RM berapa ribu. Okay, sangat banyak. So Alhamdulillah, best sangat kita fight. Siapa nak CBM, okay, siapa nak pergi bercuti percuma, kita letak target betul-betul, dapat itu belakang kira. Okay, so semuanya boleh capai, betul tak? Okay, mesti letak target. Alright, so lagi apa lagi yang saya nak sharing kan? Okay, Alhamdulillah saya nak sentuh lagi sekali. Okay, mungkin yang ramai lagi terlepas pandang, ambil peluang ni betul-betul. Okay, kita ada Malaysia Rally. Ini adalah event terbesar kita punya Malaysia Forever Living. Ambil peluang yang jauh, tahniah yang dah book bas daripada Kuantan, daripada Johor kan. So tahniah juga mungkin Sabah Sarawak sanggup tempah tiket untuk fly ke KL. Tahniah, ingat perjuangan anda pasti berbaloi dengan ikhlasnya anda berinvestment. Gitu boleh Okay, so ambil peluang ni. Okay, yang belum redeem, tahniah yang dah redeem, yang belum beli tiket, rasanya masih ada dalam Forever to You app untuk beli tiket. Okay, untuk annual dinner, tahniah yang dah grab tiket annual dinner. Yang tak terbeli, yang terlambat nak beli tiket annual dinner untuk Malaysia Rally, insyaAllah kita cuba lagi untuk tahun hadapan. So kena cepat-cepatlah kan. Okay, so make sure Malaysia Rally korang datang awal. Event tu start pada pukul 1, okay, start tengah hari, tapi make sure korang datang awal pagi-pagi untuk collect korang punya goodies bag, door gift, okay. Walaupun sekecil-kecil hadiah itu adalah pemberian daripada HQ. So mahal juga kan satu botol vitamin C dengan beetroot tu kan. Okay, datang awal-awal, pagi-pagi datang untuk register. Apa yang special lagi, kita ada jemputan daripada Garing Brainhood, eksklusif with president. So datang, jangan tak datang, okay. So inilah peluang kita untuk kita buat aktiviti. Boleh ke boleh? Boleh Okay, so Alhamdulillah ini sampai sini saja saya nak share sebelum saya buat open untuk sharing. Okay, get ready semua. Okay, sharing tu biar padat sikit. Okay, yang boleh beri manfaat pada yang lain. So saya nak share dulu kegembiraan saya sebelum saya pass button untuk korang. Boleh Korang okey tak ni? Dah makan, dah minum, dah wangi-wangi, dah mandi. Siapa sini dah mandi, dah wangi? Bagi satu. Angkat tangan tak nampak. Dia tulis. Okey, ala-ala dah wangi, dah cantik-cantik, dah makan, dah kenyang. Bukalah kamera. Okey? Barulah lagi bertambah kecantikan tu. Saya tak nak cantik seorang-seorang, nak cantik ramai-ramai. Kan Kak Azhar kan? Senyum Kak Azhar. Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya nak share dulu saya punya kegembiraan lah. Okey. Alhamdulillah. Semalam kita ada kelas Dr. Pau. Okey, thank you Dr. Pau. Sangat bermanfaat ilmunya PCOS. Okey, PCOS adalah ilmu yang sangat general dan sangat besar untuk wanita. Okey, memang famous dekat Malaysia. Okey, ramai masih lagi mencari kita punya ikhtiar untuk sihat daripada PCOS. Okey, walaupun Dr. Pau sangat busy dengan hakikinya, okey, masih sempat untuk memberi manfaat pada kita punya tim BOI. Okey, betul tak betul? Okey, Alhamdulillah terkejut 5 hingga 14% wanita di Malaysia adalah pengidap PCOS. Okey, 5 hingga 14% agak besar. Kalau bonus kita berapa tu dapat? Besar kan? So bayangkan. So lepas ni kita dah tahu apa kita nak suggest dekat orang pesakit PCOS. So lepas ni set Clean 9. Okay, Clean 9. Okay, Alhamdulillah. Bagus lah korang yang bekerja masih tengok dekat kita punya Tempayaki. Okay, dan yang pasti buat sharing lagi terbaik. Okay, dan Alhamdulillah saya juga nak kongsi kegembiraan saya. Kesyukuran yang kedua lah. Okay, Alhamdulillah minggu lepas baru saja habis saya buat saya lancarkan program detox sihat bersama
Aluik. Okey, alhamdulillah dapat, walaupun tak ramai dapat sambutan daripada anak tim, tapi ada yang buat. Okey, sebenarnya saya dah lama tak buat Aluik. Untuk tahun ni ini pertama kali saya buat Aluik. Okey, biasa memang saya rajin buat Aluik. Dalam setahun mungkin 3 kali termasuk clean night. Biasanya saya buat macam tu. Okey, so alhamdulillah saya nak buat sebelum Malaysia Rally. Saya target sebelum Malaysia Rally. So saya lancarkan Aluik untuk program detox sihat. So alhamdulillah juga ada tim sideline, tim leader lain yang join, sama-sama join. So tahniah yang join untuk clean night. Apa yang korang dapat, korang share lah dekat kita punya Takoyaki. Okay? So kesyukuran ketiga. Lupalah. Patutnya yang pertama tadi. So saya nak ucapkan terima kasih. Syukurnya saya, Datuk WhatsApp saya jam hampir pukul 10 malam. Dia minta saya jadi host Takoyaki. So agak terkejut. Pukul 10 malam kot, apa persediaan saya nak dapat, tiba-tiba jadi nervous. Tiba-tiba dah tak boleh nak tidur dah kan. So alhamdulillah saya siapkan santai-santai je. So alhamdulillah juga, thank you Datuk bagi peluang ni. So apa urusan Datuk dekat luar, saya doakan semoga dipermudahkan. Okay, so alhamdulillah juga kesyukuran ketiga saya. Okay, baru-baru ni minggu lepas saya ada buka book di Kota Warisan, okay, Sepang. So alhamdulillah itu adalah book yang ke berapa saya boleh kira 3 ke 2 saya buat book. Tapi untuk tahun ni itu adalah book yang pertama saya. Okay, sebabnya saya adalah seorang yang online. Okay, business online. Segala urusan saya semua di online saja, jarang offline. Saya bukan aktif di offline. Okay. Okay, sebab tu segala event saya suka muncul diri di offline untuk buat aktiviti offline. Okay. So apa yang menarik saya dekat book, mungkin minggu lepas belum minggu gaji, so ramai yang hanya tengok saja. So alhamdulillah juga kita hanya share. Yang penting kita share, kita sharing. Okay, yang penting kita sharing. Mungkin dia orang akan datang lagi untuk membeli bila waktu kita punya bonus, okay, gaji. Okay, minggu ni adalah minggu gaji, create awareness masing-masing dekat media sosial. Okay, mungkin kebanyakan orang part time, kebanyakan suri rumah, manfaatkan ilmu marketing online. Okay, korang kena dalami ilmu marketing online untuk buat sharing. Jangan duduk diam-diam je. Okay, kita buka kedai, ini kedai kita. Dan kat sini saya nampak ramai yang buka book, bukan yang biasa-biasa. Semua daripada founder, semua daripada shareholder, leader-leader, top leader-leader. Okay, apa yang menarik saya dekat sini, berhampiran dengan book saya. Satu book ni lebih pada beautician. Okay, 2 hari, Sabtu dan Ahad adalah orang berlainan. Apa yang saya nampak, first impression saya, dia buka book beautician tau, tapi tak menarik. Okay, saya tengok hanya biasa-biasa saja. Dia bukan saya nak body shaming, tak. Bukan, sebab kita ini image kita. Ibarat kita berniaga, sama juga Forever Living product, apa yang penting untuk kita tunjuk dekat orang luar. Okay, so apa ilmu yang ada, apa yang kita makan, apa kelebihan produk kita. So kita kena tunjuk. Okay, event kita jumpa, kita buat business offline, buka book dekat luar, tolong jaga image. Okay, kita jaga image kita, jangan berserabai. Okay, jangan berserabai lah. So kita jaga image. Okay, kat sini saya nampak walaupun ada yang 14 tahun dah buat beautician tu, tapi saya tengok biasa sahaja. So alhamdulillah saya bersyukur, walaupun saya bukan bina beautician, tapi saya tahu apa yang saya consume produk FFP selama ni dah 8 tahun. So nampak beza, kita cantik daripada dalaman. Okay, so orang akan nampak kita tu berseri daripada dalam, bukan hanya sekadar make up. Okay, cergas. So dekat sini kita membuktikan walaupun dia orang leader, dia pun memang pernah makan aloe vera, okay, pernah jadi ahli. So kita tak boleh nak push leader untuk join Forever, tak. Kita hanya tunjuk, kita diam, kita hanya tunjuk aksi kita sahaja. Okay, masa book tu bukanlah apa-apa buku 1 juta, bukan wang. Okay, yang penting image kita macam mana, tak adalah longlai dekat book kan, sentiasa bersemangat, ceria. So kat situ menarik minat dia orang juga. Okay, so alhamdulillah dia orang juga ambil saya punya name card, mungkin nak contact apa saya tak tahu, tapi yang pasti dia adalah ahli bawah top leader kita juga. Okay,
Kat sini walaupun top leader tu saya kenal, saya ambil peluang untuk push macam cucuk lagi. Kita tak buka mata dia. Okay, dia antara orang lama lah, ahli forever. So top leader tu adalah okay, so alhamdulillah saya hanya sampaikan, kita kenal top leader tu, kita approach lagi, okay, untuk bagi nampak kita punya bisnes ni sangat best. Okay, so itu sahaja untuk saya punya kesyukuran. Dah ready ke? Dah ready lain? Ju senyum-senyum Ju. Okay, so sebelum tu nanti penutup sharing nanti saya akan tekankan sikit lah beberapa untuk tip lah. So saya buka pentas ni untuk first yang angkat tangan, okay, iaitu bakat CBN kita, Junaina. Okay Ju, get ready. Sila. Okay, Assalamualaikum, pagi. Terima kasih CBN Kak Dayang. Masya Allah, bila cakap dah ready ke rasa macam berdebar tiba-tiba. Rasa nak gugur jantung ni. Tapi kita sentiasa keep channel lah, paksa diri walaupun kita rasa macam sebenarnya kita dah selalu sharing, tapi bila nak sampai turn tu memang akan rasa macam berdebar, tak tahulah kenapa. Tapi alhamdulillah, kesyukuran Ju hari ini 3 kesyukuran. Yang pertama adalah alhamdulillah masih sihat, masih diberikan kesempatan, masih diberikan peluang berada di dalam bisnes yang tercantik ni lah, bisnes forever ni, alhamdulillah. Dan masih dapat join meeting Tempayaki dan juga dapat join kelas tentang produk semalam, alhamdulillah. Sebab sebenarnya kita memang perlu belajar setiap hari, memang kita perlu masuk kelas sebab kita walaupun kita kata kita dah banyak belajar ilmu macam-macam, tapi sebenarnya ilmu yang kita belajar tu kalau kita tak sampaikan, ia sebenarnya sangat sia-sia. So apa ilmu yang kita dapat, kita kena kongsikan. Apa yang kita manfaat daripada ilmu tu, sedikit sebanyak tu kita kena kongsikan supaya orang di luar sana dia pun dapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang kita sharekan tu. So kita dah memberikan banyak manfaat lah kepada dia, dan dapat juga manfaat kepada kita bila dia menggunakan ilmu kita tu, pahala itu akan terus mengalir. So walaupun kita dapat sekecil-kecil ilmu, kita tetap sharing kepada orang lah. Okey, kesyukuran juga yang kedua, alhamdulillah masih berpeluang share manfaat forever kepada ramai orang, masih lagi bersemangat dan sangat bersyukur berada di dalam circle yang sangat best, circle yang sentiasa membuatkan kita setiap hari semangat. Walaupun kita rasa macam alah hari ni rasa tak best, bila kita rasa tak best tu kita switch, Ju, buka mic Ju. Okey, kesyukuran yang kedua. Okey, alhamdulillah Ju bersyukur sebab masih diberikan peluang untuk share kepada ramai lagi orang dekat luar sana yang masih tak tahu tentang forever kan. Walaupun dia orang pernah nampak botol kuning, tapi dia orang tak tahu apa sebenarnya yang forever boleh bagi. So, kitalah perantaraan untuk sebarkan apa yang forever boleh bagi. So, sangat bersyukur juga sebab masih berada di dalam circle yang positif, circle yang sentiasa memberi kita semangat walaupun kita rasa ada ada certain kita rasa macam tak best. So bila kita rasa tak best tu, kita cepat-cepat switch. Kita cari benda-benda yang buatkan hati kita rasa happy, rasa seronok. So bila kita happy, seronok dengan journey kita, insya-Allah bukan sahaja rezeki kesihatan kan, rezeki ketenangan, tapi rezeki macam-macam lah, rezeki ni banyak. So kita bukan sahaja rezeki duit. So dekat dalam kehidupan kita ni, kalau kita nak apa-apa, kita nak sentiasa energi kita tinggi, kita kena sentiasa happy. Kita walaupun dalam keadaan kita yang tak best ni,
adalah bungkusan-bungkusan yang Allah bagi, tapi kita kena sentiasa rasa benda tu benda yang menarik. Sebab Allah nak bagi sesuatu, sebab Allah pun ada satu hadis tu kan kata apa, sebelum kesenangan tu kesusahan dulu kan. Di sebalik kesusahan pasti ada kesenangan. So bila kita nak dapat satu benda yang manis tu, kita kena jalani perkara yang pahit dulu. Okay. So kalau saat ni korang rasa berat, korang rasa tak best, korang rasa macam tak happy dan kurang senang, percayalah, yakin saja, teruskan sahaja, konsisten buat, insya-Allah kemanisan tu sedang menanti. Alhamdulillah. Kesyukuran Ju yang ketiga, Ju bersyukur hari tu ada join kelas Magnet Rezeki lah. Dan betul lah, Magnet Rezeki ni sebenarnya kalau kebahagiaan kita terletak di rezeki kita terletak di kebahagiaan orang lain. So kalau kita banyak membahagiakan orang lain, kita akan dapat keajaiban rezeki. Tapi kita pun kena fokus kepada diri kita juga. Bukan kita fokus nak membahagikan orang sekeliling, tapi kita mengabaikan perasaan kita. Sebenarnya diri kita ni dia terluka tau. Terluka sebab kita terlalu fokus untuk membahagikan diri orang lain di sekeliling kita, tapi kita tak pernah membahagiakan diri kita sendiri. So macam mana kita nak membahagiakan diri kita? Setiap hari sebelum tidur ambil masa sedikit, 5 minit ke 10 minit ke, kita bercakap dengan diri kita sendiri, minta maaf dengan diri kita sendiri, dan terima kasih dengan diri kita sendiri. Sebab bila kita buat macam tu, kita akan rasa sangat-sangat tenang, yang sangat-sangat luar biasa. So bila hati kita tenang, kita akan rasa macam kita akan mula menghargai diri kita, dan kita akan mula rasa syukur yang teramat sangat kerana Allah meminjamkan meminjamkan diri kita ni kepada kita untuk terus menjadi insan yang bermanfaat di atas muka bumi Allah ni lah. Okay. Dan Ju nak sharekan satu perkongsian. Okay, perkongsian ni kan Ju ada pernah cakap kan, kita kena jaga 4 redha, iaitu redha Allah, redha Rasulullah, redha suami dan redha ibu ayah. Okay. Ada satu cerita ni, memang realiti, kisahnya berlaku waktu tahun 2021. Ju ada belajar di dalam kelas QMN, Quantum Miracle Mystery Mastery. Okay. Dalam kelas ni ada satu pelajar tu, dia memang mengamalkan ilmu ni. Dan alhamdulillah sangat luar biasa, dalam masa 3 tahun sahaja dia collect sale 30 juta. Mesti korang nak tahu apakah ilmu tu. Okay, sebenarnya ilmu yang dia lakukan tu, dia setiap kali kita nak buat apa-apa, kita nak buat bisnes ke, kita nak buat apa-apa kerja, setiap sebelum kita nak buat, pagi macam suami kita nak pergi kerja kan, minta redha dia dulu. Dan cara nak minta redha dia macam mana? Okey, suruh dia letak tangan dekat atas ubun-ubun kepala kita, sebut nama kita, ya Allah, hamba redha, isteri hamba nama siapa? Hamba redha isteri hamba menjadi penjemput rezekimu yang midroro di dalam bisnes forever. Suruh dia sebut sambil pegang produk. So kalau kita ada berdekatan dengan ibu ayah kita, minta redha macam tu juga. Minta mak kita pegang ubun-ubun kita, ayah kita pegang ubun-ubun kita, cakap macam tu, ya Allah, hamba redha anak hamba, sebut nama penuh, hamba redha anak hamba menjadi penjemput rezeki midroromu melalui asbab business forever. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita buat percaya dan percaya sahaja, Allah akan bagi satu keajaiban yang sangat-sangat luar biasa. Sebab benda ni dah terjadi, dah realiti terjadi dekat kawan Ju sendiri. Dia buat investment, dia berniaga investment, dia dapat sale 30 juta dalam masa 3 tahun. Tapi kita
business forever kan. So sebenarnya kita punya income ni lagi luar biasa. So kalau kita jaga 4 redha ni, insya-Allah pasti akan dapat lebih daripada apa yang kita nak. Dan percaya saja, kena yakin. Setiap apa yang kita minta kena yakin Allah pasti akan bantu. Walaupun belum sekarang, Allah akan bagi di waktu yang tepat. Okey, itu saja perkongsian Ju pada hari ini. Semoga bermanfaat kepada semua yang join pada hari ini, pagi ini. Dan Ju doakan semoga korang semua capai impian di dalam forever dan korang semua dapat membahagiakan orang-orang yang korang sayang di sekeliling korang. InsyaAllah. Itu saja, amin. Terima kasih Kak Dayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. So, Alhamdulillah. Thank you, Ju. Sharing yang sangat terbaik. Kita cari 4 keredaan. Reda Allah, reda Rasulullah, suami dan ibu ayah. So, mintalah reda masing-masing. Nak buat bisnes ni, kita minta izin Allah, minta izin Rasul. Okay, yang penting suami juga. Reda suami tu sangat penting untuk yang dah beristeri lah. Yang bujang-bujang, okay, minta reda mak ayah selagi ada mak ayah. So, Alhamdulillah Ju, terima kasih. Memang sangat baik tipnya. Okay, so kita akan buka untuk petas yang kedua. Kak Asia, bakal CBN kita juga ni. Orang yang paling saya suka, tak pernah miss untuk kongsi di Tempayaki. Okey Kak. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi CBM Hidayah. Dah lama kita tak jumpa kan. InsyaAllah kita akan jumpa di Malaysia Diri. Alhamdulillah, akak bersyukur pada pagi ni diberi kesihatan yang sihat, dapat melihat suami, anak-anak dan cucu-cucu. Alhamdulillah, akak dapat lagi berkongsi dalam forever, dalam Tapayaki, walaupun dah sebulan akak berdiam diri, sebab akak tengok sharing-sharing diorang memang best-best. Dah 4 tahun akak dalam forever, akak memang tak putus dalam Tapayaki. Mana yang baru-baru terus masuk Tapayaki untuk bagi semangat diri sendiri. Bersyukur Alhamdulillah kita ada bisnes yang best. Syukur Alhamdulillah akak juga masih lagi dalam forever. Akak berniat untuk diri sendiri buat forever ni. Kita buat bisnes forever ni adalah niat untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang lain kita dapat membantu apa yang kegunaan kita seharian. Akak bersyukur Alhamdulillah. Semoga semua yang baru-baru dalam ni pergilah ke Malaysia Rary. Inilah setahun sekali kita akan jumpa saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang BOI yang hebat-hebat. Kita jangan merendahkan diri. Oh, aku ni baru 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Jangan macam gitu. Inilah masanya kita berjumpa orang yang hebat-hebat, orang yang dah berjaya. Diorang dulu pun macam kita juga, hidup pada bawah. Jadi kita pergilah beramai-ramai, orang kata kita berkumpul, kita berjumpa semua ahli-ahli forever. Kita jangan nak ambil gambar je pada orang yang dah berjaya. Kita kena jumpa juga dengan mana-mana yang dah masuk dalam Tapayaki ni, kita nak kenal. Mana-mana negeri kan, kita nak kenal. Oh kakak ni, oh CPM ni, oh kakak ni, Ju apa semua kan. Macam Ju akak dah jumpa dekat Kuantan. Tapi masih malu-malu lagi lah nak berdekat berbual. InsyaAllah kita akan berjumpa di Malaysia Rary. Akak walaupun dah macam ini, akak dah rasa pergi Malaysia Rary tu memang best. Tahun lepas akak pergi Malaysia Rary di KL, di Singapura akak pergi. Memang best. Memang tak lepaskan peluang lah bila ada perkumpulan macam ini. Dan akak bersyukur Alhamdulillah. Suami akak bagi akak semangat lagi. Dia bagi akak semangat lagi. Akak minta reda pada dia. Memang tiap malam memang itulah buat kata Ju. Memang kita minta dengar reda pada suami. Sebab kita berdekatan dengan suami kita, dialah yang bagi kita semangat untuk kita terus buat bisnes. Kalau kita nak berjaya, kita minta reda dia dan minta
keampunan pada dia. Itulah kita tak ada mak ayah lagi kan. Yang mana ada mak ayah, telefon. Kalau tak dekat dengan kita, kita telefon. Minta redha dengan dia apa yang kita buat sekarang ni. Itu je lah akak berkongsi mana yang nak pergi Mesariri tu, yang rasa-rasa hati orang kata tak kenal siapa, tak ada kawan, pergi aja sana. Dekat sana memang ramai kawan. Semua kawan kita, semua saudara-saudara kita. Jangan malu-malu. Cuma kita je lah kena berhadapan dengan diorang. Kita berdekatkan diri kita dengan diorang. Mana yang dah biasa masuk tabayaki, dia akan kenal. Dia akan kenal kita. Walaupun kita belum berhadapan, tapi bila pergi sana dia akan kenal kita. Itu je lah akak dapat berkongsi. Akak pun dah syukur alhamdulillah lah. Akak pun dah berdekatan dengan leader akak, CBM Mahfuzah. Dia pun dah balik daripada haji. Syukur alhamdulillah. Jadi apa-apa akak dapat berkongsi lah dengan dia. Itu je lah akak dapat share pada hari ini. Apa-apa pun yang kita nak buat, kita kena redha dengan Allah, kita kena minta dengan Allah. Segala-galanya kita minta pada Allah. Kita dengan minta pada orang. Jangan kita berharap pada orang. Apa yang kita buat personal ni, kita jangan berharap pada orang. Kita minta pada Allah. Kita dekat dengan diri pada Allah. InsyaAllah Allah tu akan berada dengan kita selalu. Dan kita kena yakin diri kita sendiri, forever tu lah untuk kita selamatkan diri kita dan untuk selamatkan keluarga kita dan kita dapat manfaatkan pada orang ramai. Inilah akak dapat berkongsi. Semuanya akak doakan semuanya terus berjaya dan terus dalam forever, jangan berubah hati. Orang kata hati kena jaga hati, jaga otak, jangan sampai koyak. Itu je lah. Terima kasih CBM Hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sama-sama Kak. Masya Allah. Terpegun macam mak-mak nasihat anak je gitu. So Alhamdulillah Kak Asiah ni sangat konsisten orangnya. Bukan setakat tempayaki. Okay. Keep sharing. Tengok muka Kak Asiah. Rasanya kalau kumpul Kak Asiah punya sharing tempayaki yang sebelum ni hingga sekarang, boleh nampak perubahan So baru perasan bila Anissa Kai dia cakap Kak Yah makin muda dan glowing. Tapi betul nampak je muka dah glowing tu. Yang biasa tengok insya-Allah akan nampak lah. So Alhamdulillah, thank you Kak Asiah yang konsisten sharing. Doakan saya, anak minta doa mak ni. Saya terus doakan kejayaan saya juga. Alhamdulillah. So kita buka tempayaki untuk share seterusnya. Dah get ready dah tu. Dia dah buka mic dah tu, tak panggil lagi. So silakanlah bakal CBM kita pun nama cantik. Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum. Selamat pagi semua jutawan-jutawan yang beriman. Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada host yang cantik, yang baik hati. Okey, hari tu kita dah jumpa dekat KK. Masih ingat tak? Ingat, cahaya terus dia puji kita. Masya Allah, ya memang dia cantik kan. Memang orang Forever memang cantik-cantik. Alhamdulillah, cantik dekat luaran dan juga insya Allah cantik dekat hati kan. Okey, alhamdulillah. Penama nak kongsi 3 juga kesyukuran. Kesyukuran pertama, alhamdulillah sebab penama masih lagi setia dengan Forever dan insya Allah akan setia dengan Forever sehingga ke akhir hayat. Okey, sebab di sinilah Purnama nampak peluang yang sangat-sangat besar untuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Sebenarnya masih sedih lagi tau sebab terdengar yang Ju sebut tadi tu kan, ya Allah sangat sedih. Biasa Purnama ceria tapi hari ini macam sedih, tersentuh dengan apa yang Ju sampaikan tu. Okey, semoga apa yang Ju sampaikan tu memberi sangat-sangat banyak manfaat kepada kita. Okey. Kemudian yang kedua adalah Purnama sangat-sangat bersyukur sebab selain daripada memberikan manfaat kepada orang lain di Forever ni lah, Purnama jumpa circle yang sangat-sangat ajaib, circle yang sangat positif, di mana walaupun kata orang sideline kah ataupun direct dengan kita kan, tapi
tahap bila perkongsian ilmu tu kita tak pernah tahu macam tak apalah ilmu ni aku simpan sendiri, cukup untuk aku, tak. Tapi ilmu tu untuk kita bahagi-bagikan, nampak tak? Kita implement sangat-sangat apa yang orang lain ajar kita boleh ambil, kemudian kita ajarkan kepada orang lain. Maksudnya kita ni jadi seorang yang pemberi, walaupun kita mungkin tidak dapat memberikan dari segi keuangan, tapi kita mampu memberikan ilmu. Nampak tak? Ilmu tu sangat-sangat bila orang sangat-sangat bermanfaat. Boleh menjadi bekalan akhirat kita. Okey, kemudian yang ketiga, okey, Purnama bersyukur. Okey, sebab tahun ni insya-Allah Purnama akan sampai ke Malaysia Rally, sebab tahun lalu Purnama tak dapat sampai, okey, sebab ada halangan, dan tahun ni alhamdulillah Purnama dah book tiket, dah urus hotel apa semua. InsyaAllah kita akan berjumpa dekat Malaysia Rally, sebab Purnama nak jumpa dengan orang-orang yang sangat hebat untuk nak ambil orang-orang mereka tu semua. Masya Allah, tabarakallah. Dan Purnama juga nak share, okay, dalam kita buat bisnes ni, Business Forever ni, kita kena bila orang buka hati, okay? Sebab ni daripada bukan sejak daripada Purnama tak ambil yang jauh lah, Purnama ambil daripada tim sendiri, okey. Masih ramai lagi yang bila orang belum terbuka hati, okey, walaupun Purnama dah ajar untuk masuk kelas apa semua, tapi mereka belum terbuka hati. Okey, kita sendkan pada mereka magnet rezeki, sebab Purnama sebelum buat magnet rezeki pun memang seorang yang ya Allah ya Tuhanku, cepat sangatlah nak melatas, cepat sangat nak stres, nak marah. Tapi alhamdulillah sekarang ni banyak sangat perubahan bila kita join Forever, kita belajar magnet rezeki. So benda tu jadi macam ya Allah, apa yang berlaku tu kan, ya Allah aku yakin. Okey, aku yakin sebab pasti akan ada solusinya. Nampak tak? Tawakal kita tu sangat besar. Tawakal tu apa? Tawakal tu maksudnya kita tak tahu apa yang akan berlaku pada esok hari, tetapi kita yakin Allah akan bagi kita solusinya. Kita cuma perlu bila orang sabar, solat dan minta pada Allah, ya Allah bagi aku kekuatan untuk hadapinya dengan reda. Dan Purnama dapat semua ni dekat Forever. Lepas tu Purnama sangat-sangat berterima kasih sebab selama Purnama buat Business Forever ni, walaupun ada orang reject apa semua, okay, mula-mula dulu memang banyaklah rejection apa semua. Masa tu ya Allah macam sedih sangat kan, kenapa orang reject kan? Iyalah engkau dah baru mula, okay, ilmu engkau pun tak berapa nak banyak kan, jadinya engkau nak expect ni Purnama nak rasa, tapi Purnama nak share dengan korang. Okey, yang baru bermula tu, korang janganlah di-reject 1 kali, 2 kali, korang dah rasa tension tau. Okey, korang nak aku dah join BIP, hari itu cakap kalau join BIP terus boleh dapat kejayaan, keuntungan. Tak, you kena usaha, you kena bila orang masuk kelas, okay, you dapat ilmu, you kena implement, terutamanya kepada downline you. Tapi kalau you dapat ilmu, you masuk sendiri, masuk kelas sendiri, you tak bagi ilmu tu dekat orang lain, memang kejayaan tu memang awak akan rasa macam, ya Allah, nampak je aku nak berjayakan, macam tu. Sebab lagi satu, kita rasa macam tak ikhlas nak bagi ilmu tu pada orang kan, kita nak dia cepat-cepat juga, macam tu. Lepas tu, satu lagi Purnama nak bagi tahu, bila kita baru mula ni, kita janganlah terus expect, okay, aku nak terus kejayaan tu datang. Aku tengok yang lain tu sebulan 2 dah dapat kejayaan. Okay, kita jangan compare diri kita dengan orang lain. Allah dah atur elok, Allah dah atur cantik untuk kita. Apa yang kita perlu buat, okay, mungkin Allah tak bagi kita downline yang ramai, Allah tak bagi kita fighter-fighter. Sebab apa? Sebab ilmu kita tak cukup nak manage dorang. Nanti kita akan rasa bersalah tau. Allah dah hantar kita fighter, lepas tu kita tak boleh nak manage fighter kita tu. Kita nak harap kita punya leader-leader yang besar je. Okay, nak harap dengan kita punya leader yang bagi coaching. Kita sendiri tak boleh nak bagi personal coaching kepada kita punya fighter. Jadi korang kena bersabar sebab Allah dah atur cantik. Tepat pada masanya bila awak dah cukup ilmu, bila orang dah tanya awak A sampai Z, awak boleh balas, awak boleh jawab A sampai Z juga. Jangan sampai fighter awak tanya A sampai Z, awak boleh jawab A sampai C. Nampak tak? Maksud, faham tak maksud Purnama tu? Maksudnya awak tak ready lagi, sebab tu Allah tak hantarkan fighter dengan awak. Kena bila orang banyak-banyak bilang orang, macam mana nak cakap? Maksudnya macam satu benda tau, tapi Purnama tak tahu nak cakap. Lepas tu Purnama nak di sini Purnama nak ucap sangat-sangat berterima kasih kepada tim AUC dan terutama kepada Kak Lila Maskon, sebab ya Allah, kalau nak sebutkan aku menangis kan. Okey, memang aku dah menangis dah. Aku pernah mencurah dengan Kak Lila Maskon first time Purnama join. Okey, bayangkan Kak Lila, dia ada ramai lagi orang dia kena atur apa semua, tapi
cepat atau tak cepat, tapi dia tetap reply apa yang Purnama tanya, apa yang Purnama tak tahu dia akan tanya tahu dia, ya Allah ya Tuhan, kau Allah dah hantarkan Purnama seorang malaikat yang dahlah cantik, baik hati, bagaimana yang sentiasa yang sentiasa bagi Purnama tunjuk ajar. Bila Purnama salah, so dia akan cepat tahu direct tegur Purnama. Teguran dia tu memang masuk tahu. Kalau dulu Pur kena tegurkan, macam ada orang tegur tu macam teguran tu akan macam buat Pur rasa sakit. Tapi kalau Kak Lila tegurkan, ya Allah, maksudnya dalam hati tu kan tak tahulah macam mana kan. Tapi sangat-sangat bersyukur berada dekat UC, dekat Forever, berjumpa dengan korang semua yang baik hati ni. Lepas tu ada Sipu Kak Lila, Kak Miza, Sipu Mia, Kak Azza, semua ni Masya Allah. Kalau korang nak cari kebahagiaan tu, salah satu tempatnya adalah dekat Forever. Kita akan diajarkan kita akan diajarkan menjadi orang yang sentiasa berfikiran positif sebab kita belajar magnet rezeki. Okey, nampak tak? Jadinya kalau bila orang nak cari kesihatan, cari Forever. Nak cari keuntungan, cari Forever. Nak cari kebahagiaan dunia akhirat, cari Forever juga. Nampak tak? Semua tu lengkap dekat Forever. Okey, so dekat luar sana tu berjuanglah kita berhabis-habisan, bergasaklah kita, bergasaklah kita, bahasa Sabtu, bergasaklah kita buat Forever ni, bukan untuk diri sendiri, untuk keluarga dan juga untuk untuk orang yang di luar sana. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Purnama sharing yang sangat-sangat awesome, sangat terbaik, yang menusuk. Terima kasih. Setuju sangat kalau buat Kak Lila, kalau bercakap manis je kan. Itulah, manis sangat. Dia macam kakak-kakak macam tu. Itu yang kita suka sebenarnya. Tak ada teguran yang kasar tapi soft. Ibarat tarik benang dalam tepung, tarik rambut dalam tepung. Tak berterabur. So Alhamdulillah, harap bersabar. Harap bersabar. Kalau belum lagi capai kejayaan, korang janganlah rasa kenapa Allah belum bagi. Sebenarnya Allah dah tentukan kita punya hala tuju. Rezeki kita tu ada. Kalau Allah belum lagi hantar kita punya fighter ke whatever, just keep going. Kita yang tunjuk. Kita tunjuk. Orang belum buka hati, kita tunjuk. So insyaAllah kita perbanyakkan lagi akar. Ingat pesan Sifu. Sama ada you nak buat stock fighter atau you nak buat stock user. Sedangkan dalam user, depan mata you tu adalah seorang, ada liga dalam you punya user. So insyaAllah keep going. Kita yang buat, orang tak nak buat, kita buat. Ada ilmu, sharing sahaja. Jangan tunggu leader minta baru you nak share. Mungkin kita minta duit, kita tak mampu nak memberi. Walaupun itu sedekah, sebenarnya ilmu pun satu sedekah. InsyaAllah. So Alhamdulillah, thank you sangat-sangat Kak Purnama. Jumpa nanti di Malaysia Rally, sangat rindu. So antara orang konsisten di Forever, kita boleh nampak siapa yang konsisten. So kita buka seterusnya pentas ini kepada bakal CBN kita juga, Kak Azlini Sulaiman. Kak, get ready. Alhamdulillah, cantik pemandangan tu. Pantai. Terima kasih CBN Hidayah. Sorry tau Kak ni pagi ni kelang kabut sikit, tak angkat tangan. Dah Rai saya nak bercakap. Tiba-tiba anak Kak ni call, dia segugut yang sangat teruk, so kena ambil dia dekat sekolah. So ni dalam perjalanan balik ke rumah, rasa macam tak sempat nak sampai sebelum turn Kak ni, jadi Kak ni kita pergi pantai. Ini pantai Batu Hitam. Kan rumah Kak ni memang tepi pantai lah. So Kak ni nak share kesyukuran pada pagi ini. Yang pertamanya, Alhamdulillah kerana masih lagi Allah bagi kita satu peluang lagi hari ini untuk jadi manusia yang terbaik di alam ini. InsyaAllah kita gunakan peluang ini sebaik mungkin. Dan yang kedua, bersyukur kerana jodoh dengan Forever dan juga BO International. Dan yang ketiganya, bersyukur sebab dapat sahabat-sahabat dalam BO International ni, memang Masya Allah kan, semuanya baik-baik. Kak ni nak respon dengan Purnama punya sharing kan, memang sangat-sangat best. Kak ni teringat dulu kan masa Kak ni baru terjebak dengan business networking tau. Macam Purnama cakap lah, kenapa kita tak dapat fighter, sebab kita belum ready untuk bimbing. Kalau Allah bagi kita fighter tu sekarang, ilmu, tak ada ilmu produk, tak ada ilmu network, tak ada nak bimbing kan, that's why kita belum dapat. So cari ilmu dulu, tuntut ilmu sambil kita buat, insyaAllah kita akan dapat fighter. Sebab di saat Kak ni rasa macam kenapa tak dapat lagi kan, pergi kelas apa semua tapi masih tak dapat, rasa macam bila nak dapat ni kan, macam orang mandor pergi kelas tak ada orang ikut. So
Kak Ni ingat Kak Ni punya mentor masa tu dia cakap, kalau kita doa makbul, Allah sayang sangat dekat kita. Kalau kita doa Allah belum makbul, kan? Sebenarnya Allah sedang nak uji kita. Dan kalau kita doa lagi, Allah tak makbul lagi. Sebenarnya Allah sedang sediakan sesuatu yang sangat besar untuk kita. So percayalah kalau sekarang kita sedang usaha dan belum dapat lagi, Allah sedang sediakan satu kejayaan yang sangat besar untuk kita. Dan Kak Ni dah melalui fasa itu dulu. Kan, so that's why Kak Ni tak risau. Jangan give up. Kita buat sahaja apa yang sistem dah ada dekat depan kita, dekat BU International kan. Mentor kita dah suruh buat apa, itu yang kita buat. Duplicate sampai kita dapat result macam dia. Sebab usaha tidak mengkhianati, tak pernah mengkhianati result. Okay. So sebelum Kak Ni berakhir, kan pagi ni sharing Kak Ni akhir, Kak Ni nak share satu kisah lah. Kan sebab orang yang berjaya dan orang yang gagal ni sebenarnya dia punya selisih. Kan bezanya adalah mindset sahaja sebenarnya, mindset. Okey? Nak bagi tahunya kat sini, mindset tu sangat-sangat penting. Okey, Kak Ni nak cerita kisah ni, so tolong dengar baik-baik dan tolong letak betul-betul dalam minda kita. Kita nak jadi orang yang macam mana, okey? Dalam zaman Hitler ni dia sangat cerdik tau. Dah lah zalim, cerdik pun dia juga kan. Hitler ni pada satu hari dia nak uji dia punya tentera. So dia ambil 3 orang tentera dia dan dia arahkan supaya 3 orang tentera dia ni ditempatkan di bilik pengasingan. Bilik yang berasingan tau, 3 bilik berbeza. So 3 tentera ni dibawa dan diletakkan dalam 3 bilik. Kemudian selepas 3 jam apa yang berlaku? Selepas 3 jam orang pergi buka bilik tu dan didapati 3 orang tentera yang diasingkan tu tadi, 3 meninggal. So apa yang berlaku sebenarnya? Kan sebenarnya sebelum mereka 3 tu diasingkan, mereka telah diberi informasi bahawa bilik yang mereka duduki tu nanti, kan mereka akan ditempatkan di satu bilik di mana bilik tu akan dilepaskan dengan gas beracun. So bila mereka dah diletak dalam bilik tu kan, minda mereka dah set dah. Oh bilik ni nanti akan dipenuhi gas beracun. Kan. So mereka dah serap informasi tu tadi kan. Oh gas beracun ni nanti aku mesti mati. Kan. So dia datang perasaan yang berdebar-debar sampai tahap sesak nafas. Kan. Sampai serangan jantung dan akhirnya ketiga-tiga tentera tu meninggal. Padahal dalam bilik tu tidak ada gas beracun pun. So nampak tak kat situ? Bahaya sangat-sangat bila kita tidak boleh nak kontrol kita punya mindset, kita punya pemikiran. Kalau kita nak kita berjaya, kita kena set dekat minda kita, kita mesti jadi orang yang berjaya. Kita tak nak jadi orang yang gagal. Satu perkataan gagal pun kan saya tak semangat, saya down, jangan sebut, jangan terlintas. Sebab apa yang kita fikir, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa kita lihat, semua akan jadi realiti dalam hidup kita. So, fikir, rasa, dengar, lihat yang terbaik sahaja supaya kita dapat apa yang kita nak tu dengan cepat. Kalau nak cepat lagi dia jadi realiti, kejayaan tu jadi realiti dalam hidup kita, kena buat ulang tayang, kena buat rehearsal. Guru Kak Ni cakap kena buat rehearsal. Cikgu sekolah, kenapa bila dia nak buat satu-satu majlis dekat sekolah ada rehearsal? Sebab dia nak majlis tu smooth. Contoh majlis anugerah kecemerlangan sekolah. Kan ada rehearsal hari sebelum kejadian. Kenapa? Sebab nak majlis tu sangat-sangat smooth, tak ada cacat celah. So impian kita kena ada rehearsal. Kalau kita tak buat rehearsal, itu yang kita panggil afirmasi. Kita buat visualization, apa-apa sajalah istilah. Janji dia sentiasa duduk ulang tayang dalam kita punya subconscious mind kita ataupun reticular activating system kita. So that dia cepat jadi kenyataan. Okey, Kak Ni rasa tu saja sharing Kak Ni. Terima kasih banyak. Terima kasih CBM sebab bagi Kak Ni peluang untuk sharing pada hari ini. Dan Kak Ni doakan semua orang dalam ni Allah bagi minda yang kuat, semangat yang kuat untuk kita sama-sama fight. Banyak lagi khazanah di Forever untuk kita semua cari, gali dan kaut banyak-banyak. Alright, so jumpa lagi. Assalamualaikum.
Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang selalu ditunggu-tunggu kalau Kak Ni sharing takoyaki, kisahnya. Kak Ni suka bercerita kisah tapi so deep. Maksud dia sangat mendalam, so dapat sesuatu sangat-sangat. So benda ni mindset kita yang kontrol. Apa yang kita cakap, itu yang terjadi dekat kita. So lepas ni set mindset, cakap yang baik-baik, fikir yang baik-baik sahaja. Okay? So kita yang negatif tu kita tepiskan lah. Okay, insyaAllah. Okay, so thank you Kak Ni. Sharing yang sangat terbaik. So get ready share seterusnya. Okay, ada 2 lagi. So kita insyaAllah kita boleh sampai 11.30. Okay, Alhamdulillah. So kita open pentas kita kepada Umi. Bakal CBN juga Umi. Masya Allah. Okay, boleh. Okay, silakan. Okay, terima kasih SBM. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua bakal-bakal jutawan dan dah jutawan di Forever Living. Okay, Alhamdulillah hari ini dapat berjumpa lagi dengan adik-beradik di BOI. Okay. Jadi hari ini hari Rabu. Hari ini hari Rabu, setiap pagi kita semua berada di sini. Hari ini ada dalam 200 lebih, Alhamdulillah. Kita adalah antara orang-orang yang terpilih lah hari ini. Jadi so orang yang tak terpilih tak masuk hari ini. Jadi so untuk 3 kesyukuran saya pagi ni. Pertamanya bersyukurlah dapat jumpa dengan adik-beradik di BOI. Jadi semua kita ni adalah orang-orang yang positif. Bersyukur sangat-sangat apabila kita berada di Forever Living. Sebab dulu saya orang yang negatif tahu. Dulu saya seorang yang negatif. Sentiasa apa-apa tak boleh. Tak boleh. Tak ada yang boleh. Tak boleh lah. Tak tercapai lah. Tak comel lah. Macam-macam. Tak. Sebab sentiasa negatif kan. Tetapi apabila kita berada di Forever Living, pengalaman saya berada di Forever Living dengan up-line-nya, dengan berada dalam sistem yang sangat cantiknya, berada dalam dunia bisnes yang sangat cantiknya, maka terjadi positif kita. Kita belajar. Jadi so bersyukur dan terima kasih kepada Datuk dan semualah yang berada di Forever Living kerana menjadikan kita menjadi positif. Itu sangat-sangat bersyukur bagi saya sebab saya dulu memang seorang yang negatif. Jadi yang keduanya bersyukur lagi sebabnya kita kena sentiasa bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya impian kita masa kecil dulu, masa kita umur 7 tahun, apa yang terlintas di fikiran kita, start masa kita remaja, kita nak kahwin kan. Contoh masa kita remaja dulu umur 17-18 dulu, kita nak kahwin, aku nak kahwin dengan seorang suami ya. Kurus, smart, handsome. Tapi dapat. Bersyukur sangat-sangat sebab impian kita yang lepas-lepas tu sekarang ni dengan usia saya warga gemah ni memang dah dapat. Nak suami yang kurus dapat, nak rumah sendiri dapat, nak kereta sendiri dapat, semua dapat. Jadi itu adalah kesyukuran yang sangat-sangat kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kita bersyukur ni tidak yang baik pun, yang tak baik pun kita kena bersyukur juga. Sebab apa? Sebab yang tak baik itu adalah cabaran untuk kita supaya kita tidak duduk selesa. Allah Maha mengetahui. Kita terima je. Kita jangan buat kerja Allah, kita buat kerja kita. Jadi yang ketiganya bersyukur lagi sebab rezeki hari inilah rezeki di Forever Living. Rezeki produk order tak putus-putus. Setiap pagi bangun buka je WhatsApp ada orang order. Setiap pagi bangun buka WhatsApp ada je orang order. Ramai orang nak macam tu kan. Jadi anak-anak di sini, sahabat-sahabat semua di sini memang nak macam tu. Nak ada order masuk setiap hari, nak sentiasa order masuk. Jadi so apabila kita nak order masuk ni banyak tip-tip dia. Banyak sangat tip-tip dia yang kita kena istiqamah buat. Contoh macam hari ni kita kena istiqamah berada di Forever Living, sentiasa menuntut ilmu. Mencari ilmu, memberi ilmu. Barulah kita dapat macam tu. Jadi so kita kena istiqamah sebagaimana hari ni kita ada offline dan online di Forever Living. Online, contoh online yang saya bagi online. Kita kena sentiasa istiqamah masuk dalam mana-mana FB ke,
TikTok ke, kena istiqamah. Jangan kita masuk sekali kita pujas dah. Dah aku dah masuk dah buat dah tapi tak ada respon pun, tak ada orang bagi apa-apa pun, tak ada orang like pun. Tak apa, teruskan. Saya sentiasa beritahu kepada rakan yang saya, kita kena istiqamah. Buat apa-apa pun kena istiqamah. Kena istiqamah sehingga kita dapat sesuatu yang kita nak tu. Sebab apa? Tadi ramai ada yang bincang-bincang tadi kan. Yang bagi tahu tadi ramai ada benda yang saya nak bercakap pun dia orang dah keluar belakang dah. Jadi saya terpaksa keluar idea-idea lain lagi. Tak apa, banyak sangat pengalaman saya di Forever Living ni saya akan bagilah berdasarkan pengalaman saya akan bagi dan dapat manfaat untuk anda semua. Jadi satu lagi stok. Stok sangat perlu. Perlu tak stok? Ada setengah orang kata di Forever Living join RM90 tak perlu pun stok. Sebab stok dah ada dah dalam F2U. Stok dah ada dah dalam F2U. Jadi kalau andai kata stok tu orang dekat-dekat kat kita nak. Kita tak ada stok, dia nak cepat. Macam mana? Macam mana kita? Kan kita perlulah stok tu. Jadi ramai rangkaian saya pun macam tu juga. Dia nak stok, dia kata nak stok buat apa, F2U ada dah. Kita boleh buat online. Tapi offline kita kena buat juga offline. Kita ada online dan offline. Kita perlu ada stok. Dan dia tanya lagi, dah saya nak buat stok macam mana? Saya kata, adakah perlu dia buat stok atas diri dia? Dia tanya. Jadi saya kata perlu. Perlu buat stok. Jadi dia ambil stok tu. Dia ambil stok tu, tetapi dalam masa sebulan, 2 bulan, habis stok tu. Sebab apa? Sebab dia tidak buat kerja dengan sistem. Dia buat kerja, orang kata tak ada sistem. Ikut kepala dia je. Dia boleh keluarkan duit untuk stok dalam RM5,000 harga jual. Dia boleh masukkan stok, tetapi stok dia tak jaga. Maksudnya dulu macam Datuk pernah beritahu, stok kita tu adalah angsa emas. Angsa emas. Kita makan telur je. Jadi apabila kita termakan habis daging-daging angsa tu, jadi satu hari apakah jadi? Bulan pertama dia buat, saya cerita sikit pengalaman lah. Bulan pertama dia buat 5 cc. Okey, dah jadi dia buat 5 cc. Alhamdulillah dah ada 5 cc. Kita pun bagi tahu lagi, kita sebagai upline bagi tahu dia kalau jaga betul-betul stok angsa emas tu. Jadi untuk diri kita sendiri, kalau kita nak makan pun kita kena bayar. Kita kena bayar, jangan kita ambil, kita minum, kita makan, kita minum untuk diri kita tak bayar. Jadi stok kita semakin susut. Stok kita semakin susut. Jadi saya nak ceritakan pengalaman saya, bulan pertama downline saya boleh buat. Bulan kedua dia jual, dia suka, dia jual, bulan kedua tak ada. Bulan kedua tak ada, paham mana duit dia? Untuk nak masukkan 5 cc balik. Paham mana? Dia dah guna, dah masuk minyak kereta, dah beli ikan, dah beli sayur, dah beli macam-macam, beli tambah-tambah dalam TikTok sekarang banyak kan. Ujung jari sahaja. Habis gitu je. Bulan kedua, bulan ketiga tak ada. Jadi di situlah failnya, ramai berlaku failnya buat 5 cc. Dia tidak konsisten, tidak ikut apa yang upline bagi tahu. Jadi kalulah yang tak ada modal, kata orang, join RM90, dia boleh usaha. Boleh berusaha di Forever Living ni, kita boleh buat apa saja. Ikut apa yang kita fikir. Kita fikir nak buat macam mana 5 cc. Contoh join ahli RM90. Kita kena rajin lah sikit. Kita kena rajin, kita menjual untuk dapatkan bonus kita tu. Kita rajin menjual sehingga kan dalam masa 2 hari, 3 hari kita dapat VIP. Ada setengah orang macam tu, dia rajin sebab dia tak ada duit. Dia rajin, dia buat sehingga dapat VIP. Selepas dapat VIP, kita fahamkan dia untuk buat 5 cc. 5 cc adalah punca kejayaan di Forever Living, kita bagi tahu dia. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Lepas pada dia boleh buat, ada setengah tu lepas pada dia boleh buat, dia buat. Lepas tu kita kata kalau taja seorang VIP, you dapat macam ni. Okey, dia buat. Lepas tu, apabila dapat, kita tahu dah. Contoh kalau dia taja 5 orang VIP, dapat dalam, kita katalah dalam 2,000. Kita bagi tahu dia, okey, you dapat 5 orang VIP, bulan depan syarikat akan masukkan dalam akaun you dalam 2,000. Jadi nak ceritanya dia tunggu bonus tu 2,000. Tunggu bonus tu 2,000, kita ni bulan depan kita kata, bulan depan
teruskan lagi 5 sisi. Teruskan lagi 5 sisi. Tetapi apabila bulan depan dia menunggu bonus dia masuk ni, bulan depan kita hello je kepada dia untuk dia buat 5 sisi balik. Kat mana dia ada? Kat Langkawi dia ada. Dia tunggu je duit bonus dia masuk. Jadi dia pun tak buat juga 5 sisi. Jadi di situlah ramainya fail 5 sisi sebab saya nak ceritanya sebab tak ada sistem. Dia ikut dia je. Dapat bonus menunggu-nunggu dah untuk pergi makan angin. Dia tak nak, kata dia tak nak berkorban dulu. Jangan pergi lagi mana-mana berkorban dulu untuk kejayaan di Forever Living. Jadi dia tak sabar. Jadi ramai yang fail macam tu. Itulah saya nak cerita tentang 5 sisi. Sebab apa? Sebab daripada 20 orang boleh buat 5 sisi, sekarang dah ada 2, 3, 4 orang je. 2, 3, 4 orang je. Sebab apa? Sebab ramai yang tidak buat kerja dengan sistem. Kan kita apply pula, kita kena tunjuk kepada dia apa yang kita buat. Buku ke, kena ada buku untuk keluar masuk produk, kita kena tunjuk kepada dia. Kita nak suruh dia ikut kita kan, kita nak ada fighter. Okey. Tu saya nak ceritanya pengalaman saya tentang 5 sisi. Kenapa dia fail, dia tak jaga semas. Jadi untuk kita di Forever Living ni, kita kena duduk di Forever Living biar lama. Jangan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tak ada orang yang membeli ke, tak ada orang yang kepada kita ke, kita down dah. Jangan. Sebab kita kena duduk lama sehingga kita boleh jadi pakar. Sehingga kita boleh jadi pakar produk Forever Living. Apabila kita dah 10 tahun macam saya ni berada di Forever Living, jadi kita banyak dah ilmu-ilmu, banyak dah testimoni yang kita buat, kita banyak dah kita bantu orang. Jadi sampai satu tahap di mana kalau orang nak VIP, orang mari cari je rumah kita. Orang mari je bagi tahu nak VIP. Buat sampai satu tahap biar macam tu. Jangan gaduh sangat nak tinggal. Istiqomah. Dan biar sampai customer tu yakin kepada kita nak guna produk tu. Sebab dulunya, pada mula-mula dulu, dalam 2-3 tahun dulu, kalau orang tanya saya, contoh ada masalah kanser ke, masalah kencing manis ke, darah tinggi ke, dia orang tanya, kita bagi produk, kita bagi dah produk. Tapi ada tak perasaan takut? Ada tak perasaan takut? Mesti ada kan? Sebab apa takut? Sebab masa tu kita tak yakin lagi, kita takut dia akan feedback kepada kita macam-macam. Contoh, kita bagi hari ni dalam 3 hari dia call kita. Kita tengok dia call kita dah tak perasaan takut dah. Kita takut feedback yang negatif. Rupanya tidak. Feedback yang memang yang baik. Selama ni saya buat semua orang feedback yang baik-baik. Tak ada yang orang kata yang reject tu sebenarnya dia tak nak. Yang reject tu. Yang nak tu memang dia feedback yang baik-baik. Jadi apabila sampai satu tahap macam saya sekarang ni, contoh customer ramah kan, sebab saya dah lama dah customer guna, sentiasa guna, dan sampai satu tahap dia dah ada penyakit. Contohlah 2 orang saya yang terbaru saya nak cerita, satu dia ada masalah ketumbuhan ketumbuhan di buah dada dia, yang satu lagi kecil manis naik mendadak. Dia sentiasa guna dengan saya. So dia panggil saya. Ibarat macam kita ni doktor peribadi dia lah. Dia sudah yakin dengan kita, tahu apabila kita sentiasa servis dia, sentiasa apabila dia nak beli produk kita pergi jumpa dengan dia, kita bercakap dengan dia. Jadi dia jumpa dengan kita, dia kata dia tunjuk result kesihatan dia tu. Satu lagi, biar sampai kita boleh baca blood test tu. Saya sekarang saya belajar dengan Sifu Richard, dengan Sifu Michelle, saya boleh baca sendiri blood test tu. Bukan senang, saya hanya SPN je. Tapi kerana duduk di Forever Living, lama saya belajar dan belajar sampai hari ni, boleh baca blood test tu. Dia orang sampai yakin kepada saya. Jadi dia panggil kita, kita pergi, dia kata kecil manis dia naik sampai 13 dia kata. 17 dia kata. Saya kata tinggi tu. Tapi produk kena lebih sikit ni, tak boleh dah sikit-sikit 500. Kurang-kurang dalam 3K. Dia jawab macam mana tahu? Dia jawab, okey tulis je lah produk apa.
Nak tak gitu? Nak tak sampai gitu? Kita kena duduk lama. Kita kena belajar. Dan kita kena branding diri kita. Dan kita kena berkasih sayang dengan customer-customer kita. Jangan cepat mengalah orang kata. Jadi so, dia tulis, saya list je. Saya list terus dia bank in duit. Saya bagi je. Yang seorang lagi tu sama juga. Dia mari dia nak, kerana dia dah yakin dengan kita, saya list je produk dekat 3K juga. Sebab tu saya kata, kalau dia dah ada penyakit, memang saya tak bagi sikit-sikit. Cara guna pula yang, saya kata yang kecil manis tadi 17 adik. Dalam masa sebulan saya bagi produk dia, dekat 3K lah, dalam 2,000 lebih sebagi saya suruh dia guna dan ada juga pantang larang. Dia kena pantang lah makan-makan, banyak kena pantang dan doktor dia kena jumpa untuk buat rawatan sebab dengan saya tak ada peralatan. Saya bagi tahu ikhlas kepada dia. Doktor jangan tinggal. Dalam masa sebulan, dia kena guna produk. Aloe vera saya bagi, RTC, B Propolis, Super Green. Tu produk tu saya bagi kepada dia. Dengan banyaklah aloe vera dalam 12 botol. Jadi saya suruh dia guna sehingga sebulan. Dan apabila sebulan dia pergi jumpa doktor, kencing manis dia turun tak? Apabila dia ikut betul kita. Contoh pemakanan dia ikut, dan exercise sikit-sikit, dan habit dia pun dia ikut. Dia turunlah sampai 5.5 tu kencing manis dia. Dalam masa sebulan. Dia ikut betul. Tu salah satu kejayaan saya lah. Jadi doktor tanya dia. Doktor kata, pandai makcik. Makcik jaga macam mana? Dia bagi tahu. Dia tu bagi tahu doktor, saya guna produk Forever doktor. Doktor tu tak tahu, tak kenal apa produk Forever. So dia minta nak kenal. Nak tengok produk Forever. Sebab tu kita kata, doktor pun ramai lagi tak tahu produk Forever. Jadi so, di sini saya nak ceritakan, kita jangan mudah give up. Kita teruskan. Tadi ramai ada yang kongsi-kongsi tadi kan. Maknanya sampai menangis, sampai tersentuh hati. Itulah Forever Living. Dulu pun saya sentiasa kalau sharing ke apa ke sentiasa air mata memang mudah nak keluar lah. So di sini saya nasihatkanlah Malaysia Rally nanti pergi. Semua mesti pergi Malaysia Rally sebab di situlah tempat kita berkumpul setahun sekali sahaja. Bas Kuantan saya rasa masih ada lagi. Jadi di situ di Malaysia Rally juga kita dapat jumpa dengan jutawan-jutawan, kita dapat buat marketing, macam-macam kita boleh buat di Forever Living, di Malaysia Rally itu sebenarnya. Boleh berkongsi dengan orang-orang yang berjaya. Jadi itu je lah perkongsian saya untuk hari ini. Di mana yang tak baik tu datang dari saya sendiri, yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi saya bagi dah testimoni sikit-sikit tu supaya dapat manfaatlah untuk semua bahawasanya yakinlah dengan produk Forever Living. Dan yakinlah dengan bisnes di Forever Living, anda pasti jutawan. Semua orang pasti jutawan. Cuma jangan berhenti. Jangan berhenti, teruskan. Sebab tadi ada orang kata tadi, cuma masa belum tiba masanya lagi. Contoh macam saya pun tahu. Saya belum masa saya lagi untuk saya jadi speaker. Belum masa saya lagi. Sebab tu Datuk tak bagi lagi. Sebab saya tak ada ilmu. Dulu saya malu. Sekarang saya nak buang semua malu saya. Saya nak buang malu saya. Dulu masa baru sambung sikit. Masa baru ni saya kata, malulah nak bercakap gigi saya jarang-jarang ni saya kata. Nak pergi bagi gigi dulu. Lepas tu saya jenis penakut nak cabut gigi sebenarnya. Saya jenis penakut. Jadi so di situ saya tak yakin. Lepas tu apabila saya belajar, ambilnya tak yakin. Orang uduh pada kita negro boleh bercakap. Negro boleh bercakap tak ada apa pun. Sebenarnya asal janji kita boleh bagi manfaat kepada orang. Jadi so panjang lebar saya ni, saya tak boleh bercakap lerek-lerek sikit. Maaf CBN, MC CBN ini. Jadi so saya habis setakat ni dulu. Kita jumpa semula pula insya-Allah. Saya akan kongsi-kongsi. Maknanya setiap kali kongsi terkeluar idea-idea yang berlainan. InsyaAllah.
Jadi saya suruh balik kepada MC kita ini, CBM Hidayah. Okey, masih panggil Umi. Umi bagi saya Umi tu mak bukan kak. Mak Umi. Okey, masih Umi. Sharing orang lama tau. Masya Allah, tak perasan orang lama. Bila buka kamera baru, ya Allah, orang lama tapi muka dia dah makin cantik kan. So, bila kita positif dari dalam, okey, insyaAllah lah kita punya muka pun ceria, bersih kan, awet muda gitu kan. So jiwa kita pun bersih. Alhamdulillah banyak sangat orang lama Umi sharing, jadikan sebagai kita ambil lah tip-tip tu. Yang perlu apa yang kita buat adalah yakin dan konsisten buat. So kadang-kadang lama belum dapat fighter, tak ada masalah. Yang penting kita konsisten. Kadang-kadang yang baru naik cepat tapi tak konsisten pun tak berapa nak bagus juga kan. So yang penting diri kita konsisten buat. Okay, Alhamdulillah. So nanti Malaysia Rally pakat-pakat pergi serang Umi. Okay, Umi dah offer nak jadi speaker. InsyaAllah lah, tak lama dah tu. Okay, so Alhamdulillah dah makin pukul 12 tapi kita ada seorang lagi sharer. Okay, kita open lah awal tadi saya tak perkenalkan. Okay, nervous punya pasal saya tak perkenalkan detail saya. Dari mana, siapa upline saya. So Alhamdulillah last sharer ni adalah upline kesayangan saya. Okay, sejak 2015. Dia lah antara yang terbaik, upline yang terbaik yang sentiasa ada dengan saya. Okay, so kami tak kenal pun, okay, stranger. Najah, upline saya adalah Nurul Najah, MDN Nurul Najah Hamdan. So saya memang tak kenal langsung tapi Allah temukan kami bersebab, okay. Sebab tu setiap pertemuan tu ada sebabnya Allah hantar, okay, dengan izin Allah. Okay, insyaAllah lah. So kita open sharer, last tak akhir sebelum saya closing, okay, saya menjemput saya punya upline kesayangan. Dah ready ke? Dah senyum-senyum dah tu? Mesti dia terkejut kan? Tiba-tiba nampak anak dia depan skrin ni, tanpa bagi tahu dia. Memang saya tak bagi tahu siapa-siapa. Bila saya dapat WhatsApp tu, saya diam-diam je. Termasuk anak downline saya, memang saya tak bagi tahu. Okay, dipersilakan. Nurul Najah, on your mic. Mic. Okay, wah. Pandai buat surprise Masya Allah. Tahniah Kak Dayah, CBM PKS. Alhamdulillah, rasa syukurnya nampak sifu dah jadi kecil hari ni. Nampak Kak Dayah kan. So Alhamdulillah, insyaAllah kita ramai-ramaikan lagi host Tempayaki dengan adik-adik BOI kan. So syukur Alhamdulillah, minta maaf dah 11.30 tapi peluang ni Kak Najah nak sharing kesyukuran juga, insyaAllah. Mudah-mudahan jadi inspirasi untuk kita, jadi ilham untuk kita terus berjuang. Okay. So Alhamdulillah, kesyukuran pertama Kak Najah bersyukur sangat. Sabtu lepas dapat jumpa depan-depan mata sifu kesayangan kita semua, sifu Datuk Dr. Desmond Kong. Mula-mula kita celebrate YCC kan. Tapi biasalah of course bila anak didik ni, bila kita berguru depan-depan ni, dia punya menyerap dia tu, meresap dia tu lain macam. So Alhamdulillah bila kita punya sifu ada dekat tempat kita, inilah masanya untuk kita ambil peluang, bukan berkorban, mesti letakkan masa jumpa guru kita. So Alhamdulillah sifu coaching Kak Najah tentang macam-macam, tapi yang Kak Najah nak kongsikan ni tentang kita punya fokus. Okay, kita sekarang fokus nak apa? Kita fokus nak capai 5cc, nak capai 10cc. Kita fokus yang kita nak. Tapi minda bawah sedar kita ni yang biasanya tak capai-capai, biasanya kita fokus benda lain. Nak benda lain tapi fokus benda lain. Contoh macam ni. Saya nak capai 5cc, saya nak capai 10cc. Tapi minda bawah sedar kita ni yang kuatnya energinya kita fokus apa tau? Kita fokus tak ada customer, tak ada sale, tak boleh, benda-benda yang tak positif. Itulah energi yang kita letakkan dalam badan kita. Sebab tu hajat kita tak tercapai lagi. So sekarang ni Kak Najah kita semualah kita kena belajar twist kita punya minda bawah sedar, kita punya fokus ni kepada direction kita, matlamat kita, dan fokus pada kekuatan lah. Kan kita nampak orang sana hebat, orang sini hebat, tapi ingat tak rule nombor berapa kita fokus apa yang kita ada, kekuatan yang kita ada. InsyaAllah, so kita akan berdamai dengan diri kita dan kita akan move on dan kita buat lebih baik lah.
So terima kasih Sifu, banyak sangat yang Kak Najah belajar sampai meleleh-leleh mata cik gitu Tapi memang betul. Bila ada guru datang dekat tempat kita ni, jauh tau Sifu tu daripada Kuantan nak ke Johor. So orang Johor sayanglah kita kadang-kadang kita menjeruk nipiskan hati kita. Tak layaklah kita datang situ, tak baguslah macam mana. Kita fikir yang tak positif. Tapi bila dah depan Sifu ni, ya Allah, dengan energi yang luar biasa, dengan ilmunya tu, dengan ya Allah, dengan senyuman dia tu, dia sentiasa nak beri yang terbaik tau. Betul tadi siapa Jun Kak Ni, Kak Purnama share tentang apa? Rezeki kita kat mana? Rezeki kita terletak pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Macam Mak Zuckerberg kan? Berapa banyak dia untung dia punya kaya kan? Sebab apa? Dia bahagiakan kita dengan platform Facebook. Macam itulah. Tu kesyukuran pertama Kak Najah lah. Fokus kita, apa yang kita fokus. Otak kita ni dia tak fikir, dia tak tahu perkataan jangan ataupun tidak. Betul tak? Contoh, korang jangan bayangkan ada kari pap kentang kat depan mata. Automatik otak kita ni dia akan terfikir depan tu ada kari pap. Sebab tu kita kena latih diri kita ni, minda bawah sedar kita ni benda yang baik-baik lah insya-Allah. So yang kedua, kesyukuran Kak Najah. Kak Najah ni jenis apa yang orang kata kita dapat ilmu ni kita buat. Bila buat tu alhamdulillah. Online dapat rezeki, offline pun dapat rezeki. So baru-baru ni cerita pasal buat ketiak je. Tapi dia cari kita tau. So pentingnya belajar istiqomah. Belajar istiqomah untuk sharing. Dan selalu doa lah, ya Allah, bangun pagi lagi hari ni, seronoknya bangun. Ada benda lagi excited. Ada benda forever yang kita nak buat, excitednya nak sharing, nak buat konten. So teruskan je. Bila hati kita ada insting, ada gerak hati, ada terfikir nak buat apa, cepat-cepat buat. InsyaAllah itu jalan rezeki lah tu. InsyaAllah tu tanda-tanda doa nak makbul lah tu. Tu yang kedua, Kak Najah bersyukur sangat. Cerita pasal buat ketiak. Lepas tu semalam ada seorang InsyaAllah bakal lah, doakannya bakal CBM. Sama je macam Kak Najah. Dia nampak kita cerita tentang bisnes ni, dia dah tak boleh tidur malam. Macam Kak Najah dulu lah, 8 tahun dulu. Bisnes apa ni? Dia tengok dulu, kalau korang nak tahu, Kak Najah sangat-sangat pelik, sangat-sangat terinspirasi dengan suami Umi tadi, Pok I. Dia betul, dah rambut dah putih, dah beruban, dah pakai kopiah kan. Tapi dia boleh mengembara mengelilingi dunia. Ui, bisnes apa ni? So bila kita ada rasa nak, orang kata ada persoalan tu kan, kita reveal lah. Bila jumpa, bila tahu tentang bisnes forever ni, ya Allah, kita cuba je. Kita mungkin tak tahulah kita boleh ke tak boleh, tapi kita cuba je lah. Sebab yelah kan, jangan menjeruk nipiskan kita punya masa depan lah. Maksudnya benda yang tak jadi ni, jangan fikir yang tak positif. Fikir yang redah je lah, belasah je lah. Allah ada, insyaAllah. So yang ketiga, last kali, kesyukuran Kak Najah. Tak sabar nak tengok depan mata event Malaysia Rally. Betul Kak Umi cakap tadi, ini adalah satu event, macam orang kata kita balik raya tau. Inilah setahun sekali kita balik raya, jumpa top-top leader, jumpa adik-beradik kita, jumpa otai-otai untuk tahu, untuk rasa energinya dan feeling global rally. Sebab apa, dah lah tetamu kita daripada US, jauh tau. Itu nak pergi US tu 3 hari tak mandi, 3 hari 3 malam nak sampai sana. Okay. So kena ambil peluang tu, bas dah ada dah. Ya Allah, bas dah ada. Apa lagi yang tak ni kan. So Malaysia Rally ni satu event yang memang luar biasa. Kali ni Kak Najah yakin insyaAllah HQ buat event yang korang tak pernah nampak Malaysia Rally sebelum ni. So memang grand. Memang kalau nak buat marketing ni memang the best tempat. So korang boleh kosongkan korang punya handset untuk sediakan space untuk konten-konten marketing. InsyaAllah cari orang-orang yang dekat tempat yakin ni, interview dia, buat 2-3 minit punya session lah. Mudah-mudahan kita punya silaturahim lagi kukuh dan kita dapat berniaga berjaya bersama-sama insyaAllah. So thank you semua. I love you korang. Minta doa korang untuk kita semua sentiasa bersatu hati. Yang Allah uji dengan kesihatan, sihat walafiat kembali, dapat berjuang dekat platform forever ni dengan gembira, and then kita boleh jadi jutawan dunia akhirat insyaAllah. Dan jumpa anda di Malaysia. Itu tu suara MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okay, thank you Najah sharing. So alhamdulillah. So sebelum hujung pukul 12, saya nak tekankan sikit
dekat sinilah saya kena akhiri juga. Sebenarnya saya target 11.30 sebab lepas ni saya kena uruskan anak pergi sekolah dan ambil anak sekolah. So tak apa, saya rushing, it's okay. Saya cuba yang terbaik lah. So sebelum saya close Zoom meeting ni, Zoom Tempayaki ni, so saya nak tekankan kat sini ke mana, Masya Allah. MC, okay. Ingatkan saya tak dengar saya. Okay, dengar masih dengar Okay. So sebelum tutup Tempayaki kita pagi ni, so saya nak tekankan dekat sini. Apa pun tindakan korang baru atau lama, jangan tinggal sistem 933. Okay, tanpa sifu kita tak mungkin pergi jauh, sebabnya ibarat kita belajar sekolah, kita ada buku teks tau. So insyaAllah Alhamdulillah kita diberi dengan sifu yang dah legend, dah lama 26 tahun dekat Forever, dah sediakan sistem-sistem. Sebenarnya dalam sistem tu, kalau korang tengok balik 933, korang hanya sebut tapi korang tak mendalami. Kalau korang dalami, insyaAllah benda ni akan jadi hala tuju kita yang betul. Okay, dekat sini saya nak tekankan rules dengan nilai yang ada dalam sistem 933 sebab ramai sangat terlupa nak yang baru, yang lama, yang lama lah banyak sebabnya bukan event saya sendiri di approach oleh lain company, tapi dekat sini kita nak letak diri kita tu yakin setia atau tidak. Okay, so dekat sini sistem sifu 933 tanpa sistem ni kemungkinan kita akan jatuh dalam gaung yang sangat dalam. Okay, so kita sifu dah buat tesis 50 ml business MLM kan. So apa lagi yang korang nak sebenarnya? Bila diuji dengan kesusahan, dengan ujian kan, diuji sikit je, Allah cantik sikit je. Sebabnya biasa kita dah terlalu tinggi, terlalu selesa, sebelum ni kita terlampau seronok. Bila Allah jentik untuk ujian, kat situ Allah nak tengok iman kita, kesabaran kita tu dekat mana, tahap mana. Okay, saya nak tekankan rule 1. Ini ramai sangat. Kita biasa sebut, leader-leader biasa sebut, tapi kita susah nak applykan benda tu. Jangan putus asa, okay? Jangan mati. Mesti ada inisiatif, attend meeting, attend kelas untuk recharge semangat. Itu penting sebenarnya untuk ilmu-ilmu, okay? So semua orang ada up and down dia, okay? So kalau boleh, korang jangan putus asa, okay? Cari solusi dia bila ada masalah, keluar daripada masalah tu. Jangan kita terlampau fikir fokus dengan masalah. So sampai bila kita tak keluar. Okay? So jangan mati. Okay? Dan jangan bersendirian. Rules kedua, jangan bersendirian. Sentiasa dengan upline. Okay, kalau upline busy, cari yang rakan yang sangat positif. Okay, kalau kita cari upline, insyaAllah lah upline ada solusi dia untuk kita keluar daripada masalah. Okay, bila kita cari rakan, jangan cari rakan yang negatif. Kalau kita jumpa rakan negatif, cepat-cepat angkat kaki, pergi. Okay, pergi. Jangan tunggu sebab korang akan dalam bahaya. Okay, kita dah tengah down, kita tengah bermasalah, semangat kurang, semangat tak ada. Bila kita jumpa yang negatif, automatik kita negatif. Okay, boleh faham So, dekat rules yang ketiga. Okay, rules yang ketiga. Saya remind lagi sekali. Okay, jangan berfikiran negatif, jangan beremosi, berfikir positif. Ingat pada apa yang kita ada, sentiasa bersyukur. Bersyukur apa yang kita dapat. Okay, kalau kita rasa belum cukup, tindakan kita lebih banyak lagi. So ingat, orang tak nak buat, kita tak payah fikir, tinggalkan, kita jalan terus. Okay, cakap baik-baik, jangan banyak komplain. Okay, stop ambil kisah orang lain. Fikir diri kita sendiri untuk berjaya sebab ni adalah bisnes kita. Kalau kita asyik fikir kenapa leader ni tak buat, kenapa orang ni tak nak buat, kenapa orang ni tak buat, otomatik dengan kita pun tak nak buat. Okay, selama 8 tahun saya berada di Forever, memang semangat up and down tu memang ada. Tapi diri kita tu macam mana? Okay, ingat rule 1 hingga rule 3. Itu yang sangat penting. Saya sentuh sikit-sikit je. Dan nilai 1. Okay, semua ni ada dalam sistem 933. Okay, saya nak tekankan nilai 1. Yakin dan setia. Mana keyakinan korang, mana kesetiaan korang? Bila kita bercakap, saya yakin, aku yakin. Bila Allah uji, kat sini kita nampak ke mana keyakinan dan kesabaran, kesetiaan kita dekat Forever. Okay, semua ni kita kena tanya diri kita sendiri. Okay, boleh? So bila Allah uji, insyaAllah itu nikmat kita. Okay, bersyukur je. Okay,
Yang penting teruskan setia, bersabar. Okay, dan yang kedua, nilai yang kedua, disiplin dan sabar. Disiplin kita adalah masuk kelas, buat sharing, Ablan cakap apa, buat je. Okay, hadir kelas awal, okay, masuk kelas, apa-apa pun mesti ada tindakan kita, buat kerja kita mesti ada disiplin. Letak diri kita, kita kena disiplin diri. Okay, boleh So, nilai 8, nampak tak? Nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4 saya tak terangkan. Nanti tanya Ablan ke orang masing-masing. Cuma saya sentuh yang sangat penting apa yang saya nampak dekat sini. Yang terjadi dalam sekeliling saya. Okay? Termasuk diri saya diuji orang datang untuk approach saya. Sedangkan dia pun orang lama dekat Forever. Boleh faham kat sini? So, nilai 8, aim higher. Okay? Tak salah kita aim higher, letak target tinggi. Ingat, walaupun kita tak capai sesuatu kejayaan, tetap kita aim higher. InsyaAllah Allah belum bagi, nanti Allah akan bagi lagi. Okay, boleh So, berusaha sungguh-sungguhlah. Janganlah kita aim higher tapi tak ada tindakan. Okay, boleh korang okay ke? So, semoga apa yang saya share hari ini memberi manfaat. So, sebelum saya tutup, saya nak share lagi satu slide untuk korang. Okay. So, boleh semua okay? Alright. So, malam ni kita ada satu lagi kelas GEP. Nampak slide saya? Nampak slide? Okay, korang leverage kan korang punya MDM. Bukan senang Ustaz Din, seorang ustaz, kemungkinan akan memberi pengaruh yang besar untuk kita close member atau close fighter ataupun close user. So, gunakan manfaat MDM. Setiap minggu kita akan ada GEP. GEP itu apa? Global presentation. Okay, interpretation presentation. So, gunakan manfaatkan MDM setiap minggu. Malam ni kita akan bersama Ustaz Din dan Sifu Sean. Ini antara orang lama di Forever. Kenapa dia orang stay? Seorang ustaz masih stay. Okay, Sifu Sean pun masih stay. Dah berpuluh tahun dah dekat Forever. So, kita manfaatkan 5 ni. Boleh jumpa korang malam ni. So, saya akhiri kita punya Tempayaki pagi ni. Assalamualaikum. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari saya. Saya minta maaf jika ada terkasar bahasa ke, tersilap cakap, saya minta ampun dan maaf. Okay, semoga kita berdamai, kita bahagia-bahagia, kita happy-happy saja dekat Forever. Okay, thank you semua. Lagu Jin. Yes, no limit. Go, go, go. Kita jumpa. Kita go.